Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini cikgu akan memberi panduan terakhir mengenai projek audit elektrik. Ini merupakan siri yang ketiga, iaitu siri yang terakhir. Ini juga merupakan sebahagian daripada kandungan untuk sains KSSM bagi tingkatan 3. So, sebelum ini kamu dah isikan bahagian penggunaan tenaga harian untuk 3 hari. Cikgu suruh kamu pilih 3 hari yang berbeza kan? So, sekarang ni apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu mendapatkan purata penggunaan ketiga-tiga hari tersebut. Okay? So, purata penggunaan kita ambil dekat bahagian yang yang macam ni cikgu dah sediakan ini penggunaan tenaga harian yang pertama. So kamu tengok dia bahagian yang ini, okey, jumlah penggunaan harian tu. Okey, so kamu ambil nilai ketiga-tiga hari. Okey, sebagai contohnya kalau macam ini kita dapat RM66, 66 ringgit pula, 66 unit, 66.23 unit. Okey, tulislah 66.23 unit. Katalah bacaan harian kedua kamu dapat 50.48. Ambil bahagian yang tu, bahagian yang bawah. Okey. Dan harian yang ketiga kamu dapat katalah 75.35. So, kita dapatkan penggunaannya, kamu tambah semua ketiga-tiga dan kamu bahagikan 3. Dapatlah 64.02 kilowatt jam kosong itu. Okey, kemudian kita cari pula anggaran penggunaan bulanan. So, anggaran penggunaan bulanan adalah purata penggunaan harian darab dengan 30. So, purata penggunaan harian adalah yang inilah. So, kamu tulis sini 64.02. So, kita darabkan dengan 30 lah sebab kita nak dapatkan penggunaan sebulan. So, kita akan dapat 1920.6 unit. So, ini adalah penggunaan bulanan kamu. So, tadi kita dah dapat penggunaan bulanan kita adalah sebanyak 1920.6 unit. So, kemudian kita akan kirakan kos. Kos kita adalah bergantung kepada tarif. Ini merupakan tarif DNB yang cikgu dapat daripada website dia lah. Tarif yang agak terkini lah, iaitu last revised tahun 2017 tak cikgu. So, ini adalah dia punya tarif. Okay. So, kita anggarkan dulu kos bulanannya. Okay, kita isi dulu di bahagian sini. So, yang pertama ni mestilah 200 lah, tak boleh lebih lah. Kita ikut dia punya tarif. Sini 200, sini 100. Okay. So, sini 300, sini 300. Okay, kemudian kamu tambahkan semua ni. Kamu tambah dapatlah 900 semua sekali. So, kamu punya penggunaan adalah 1920.6. Jadi, baki dia, okay, ini, yang ini, kamu tolakkan dengan ini. Baki dia kamu dapatlah yang terakhir. Yang terakhir ni sebab dia kata unit seterusnya kan. Okay, yang terakhir, kamu dapat baki dia. Yang belum dikira adalah 1020.6 unit. So, kamu darabkanlah ke semuanya ni. Okay, so 200 darab dengan 21.8 sen dapat, dia akan dapat 43.60. Ini sen jadi kamu kena tukar kepada RM. So, RM dapatlah RM43.60. Okay, 100 unit tu adalah yang kedua RM33.40. RM33.40. Okey, yang seterusnya kita dapat RM154.80. Okey. Seterusnya adalah RM172.80. So, yang akhir sekali ni yang paling mahal lah. Kita dapat
RM582.76. So kita jumlahkan ke semua sekali, maka kita dapatlah anggaran bil bulanan dia adalah sebanyak RM987.36. Okey, oh mahal bil dia ni. Tak tahulah apa yang dia guna ni kan. Okey, so kita tengok bil yang mahal ni dan seterusnya kita dapatkan analisis. Kita nak tahu punca kenapa bil ni mahal. Okey. Okey, untuk mendapatkan punca bil ni mahal, kita tengok balik catatan penggunaan tenaga elektrik harian kita. So ada 3 tu, kamu rujuk 3-3 lah. Tapi yang ni cikgu letak 1 je sebab tak muat. Okey. Tapi kamu sebenarnya sepatutnya kamu bandingkan ketiga-tiga. Okey, terutama penggunaan pada hari yang paling tinggi dia punya jumlah penggunaan tenaga harian. Okey. So, mula-mula sekali kita tengok peralatan yang memerlukan kuasa yang paling besar. So, untuk peralatan yang menggunakan kuasa paling besar, kamu tengok dekat bahagian kuasa lah. So, kat bahagian kuasa ni, kamu tengok yang paling besar. So, yang paling besar kat sini ada 3. Kat sini, iaitu penggunaan dia 1.2 kilowatt per jam. Okey. So sebenarnya kalau kita tengok kat sini cikgu rasa ada error sikit sebenarnya sebab TV dia tak menggunakan kuasa yang besar. TV kecil je sebenarnya. Dia mungkin ada kesilapan lah. Tapi tak apa. Kita tengok penggunaan paling besar. Okey, kalau ada 2, kamu tulislah kedua-duanya. Okey, so dalam kes ini penggunaan yang paling besar kita ada 3. Kita ada peti sejuk, kita ada iron dan kita ada TV. Okey. So, kita seterusnya tengok peralatan yang memerlukan kuasa yang paling kecil. So, paling kecil kat sini adalah ni lah cikgu rasa. 2 ni. Iaitu kotak peranti TV dan juga kotak Astro dan kotak Wi-Fi. Yang ni menggunakan kuasa yang paling kecil lah. Okey, seterusnya kita tengok peralatan yang digunakan dalam masa yang paling panjang. Untuk masa kita tengok yang ini pula. Masa paling panjang adalah 24 jam. So yang 24 jam ada 1, Wi-Fi tak pernah matikan. 2, peti sejuk. Okey. So untuk masa yang paling panjang kita tulis Wi-Fi dengan peti sejuk. Okey. So peralatan yang digunakan dalam masa yang paling pendek. Okey, so paling pendek ni 0.1. So inilah yang paling pendek, iaitu blender. Memanglah blender kita bukannya pakai lama sangat tak. Kita buat blend, tekan, tak sampai 3 minit dah hancur. Okey. So blender. Okey, seterusnya kita tengok peralatan yang memakan kos yang paling tinggi. So untuk kos yang paling tinggi, kamu tengok unit dia yang paling besar. So unit dia yang paling besar setelah kita harapkan dengan semua penggunaan dia semua. So kita dapati inilah yang paling besar, iaitu peti sejuk. Dan kos yang paling rendah kita tengok 0. Ini tersalah kira ni, pemanas air mandian ni. Ni ada kesilapan pengiraan ni, sepatutnya ada dia punya jumlah. Tapi nampak macam tak berapa besar, tapi kita boleh abaikan. Katalah ni yang paling kecil, pengecas telefon bimbit. 0.09. Oh, tak ada lagi kecil. 0.09 tak cukup kecil. Ini kecil. Periuk nasi memakan kos yang paling rendah. Periuk nasi. Okey. So kalau ada 2, kamu tulis 2 lah. Okey. So ni ada 1 je. Kita tulis 1. Okey. So yang akhir sekali kamu perlu lengkapkan 5 langkah yang kamu boleh lakukan bagi mengurangkan bil elektrik. Langkah ini adalah bergantung kepada kamu punya masalah.
masalah kamu boleh rujuk yang sebelumnya tadi dulu, iaitu peralatan yang menggunakan masa yang panjang, yang memerlukan kuasa yang besar. Contohnya macam tadi kita dapat peti ais. So, peti ais ni menggunakan kuasa yang besar. So, apa yang boleh kamu lakukan untuk mengurangkan kos penggunaan peti ais? Adakah kamu perlu matikan peti ais? Oh, tak perlu. Okay. Kamu kena teruskan penggunaan peti ais sebab peti ais penting. So, antara langkah yang kamu boleh lakukan untuk mengurangkan penggunaan elektrik yang berpunca daripada peti ais adalah yang pertama, kena kurangkan buka tutup. Okay, buka tutup tu jangan kamu buka. Bila kamu masih buka tutup, dia akan jadi kurang sejuk. Bila kurang sejuk tu dia akan menggunakan banyak tenaga untuk menyejukkan kembali sistem dalam peti ais tu. That's why kita kena kurangkan. Langkah lain pula, kamu juga boleh jangan isi peti ais tu terlalu penuh. Mak-mak ni lah selalunya kan, selagi boleh sumbat peti ais tu, dia sumbat lah macam-macam kat dalam peti ais tu. Okay? Jadi kena jangan terlalu penuh. Bila terlalu penuh, dia akan menggunakan banyak tenaga untuk menyejukkan peti ais itu. So, untuk lain-lain langkah, kamu boleh cari maklumat menerusi 2 website ini. Yang pertama adalah website TNB. Okay, so TNB ni dia punya alamatnya ni tnb.com.my. Kamu boleh pergi ke bahagian residential dan kemudian kamu klik di sini energy saving at home. Okay, kat situ dia akan bagi pelbagai tips untuk kamu menjimatkan tenaga. Okay, kamu memang website ini dalam bahasa Inggeris, tapi tak apa, kejap lagi cikgu akan tunjukkan kamu macam mana caranya untuk tukar dia kepada bahasa Melayu lah kalau kamu tak faham bahasa Inggeris. Okay. Dan website kedua, kamu boleh pergi Suruhanjaya Tenaga. Ini alamatnya ya. Kemudian pastikan kamu tukar bahasa sebab yang ini kamu boleh pilih bahasa. Jadi kamu tak payahlah susah-susah nak translate. Okay. Kemudian kamu pergi dekat bahagian pengguna dan kamu pergi dekat bahagian elektrik. Dan kemudian kamu boleh pergi dekat bahagian penggunaan elektrik dengan cekap. Dan seterusnya kamu boleh tengok panduan label cekap penggunaan tenaga. Okay. So, dekat sini kamu boleh dapatkan pelbagai maklumat dan juga tips mengenai bagaimana caranya kamu boleh mengurangkan penggunaan elektrik. Mengurangkan kos elektrik lah. Okay, dan sekali cikgu akan tunjukkan cara macam mana kamu nak translate, jadikan website TNB di dalam bahasa Inggeris. Jadi kamu pergi dekat ni Google Translate, kemudian kamu copy sahaja maklumat dekat website TNB, kemudian kamu paste kat sini. Copy, kemudian kamu paste dekat sini, enter text. Okay, nanti dia akan keluar translation dekat bahagian sini. Jadi kat situlah kamu boleh dapat maklumat. Okay, Google Translate ni ada sedikit masalah lah. Kadang-kadang dia translate tu macam tak berapa betul sikit, tapi masih boleh digunakan, reliable. Pastikan kamu ni tukar sini bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia. Sebab kalau bahasa Malaysia ni dia selalunya terhad. Kalau bahasa Indonesia dia banyak sikit, tapi bahasa Indonesia lah kan. Tapi asal kamu faham. Yang penting kamu faham, okey? So, setakat ini saja dan setakat itu sajalah projek kita pada kali ini. Okey, cikgu harapkan panduan ini memberikan manfaat kepada kamu dan jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi untuk projek yang akan datang. Assalamualaikum.